Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Nur Ani Sofia binti Cikgu Omar, KBJ 2002-10615. Saya daripada Seksyen 1. Assalamualaikum, nama saya Nur Nasuha binti Zulkifli, KBJ 2002-10597, Seksyen 1. Assalamualaikum, nama saya Nurin Arisha binti Muhammad, KBJ 2002-10617 daripada Seksyen 1. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ni Alia Amira binti Ni Hashim, nombor matriks KBJ 2002-10613 dan saya dari Seksyen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peperangan 1, subjek MPU 2163, kumpulan saya memilih topik 3 iaitu sistem dan struktur pentadbiran negara. Untuk pengenalan topik ini membincangkan mengenai sistem dan struktur pentadbiran negara serta proses pembentukan sistem. Yang kedua, topik ini juga merangkumi federalisme dan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan komponen utama kerajaan. Seterusnya, federalisme bermaksud persekutuan di mana wujudnya dua peringkat kerajaan iaitu adanya kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan setiap kerajaan itu ada had kuasa masing-masing. Seterusnya, demokrasi berparlimen membincangkan tentang sistem pemerintahan negara berasaskan sistem berparlimen. Manakala komponen utama kerajaan pula berkait dengan teori pengasingan kuasa. Assalamualaikum, nama saya Nurin Arisha binti Muhammad, KBJ 2002-10617 daripada Seksyen 1. Hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan apa itu federalisme. Jadi, apa itu federalisme? Federalisme ialah persekutuan. Malaysia merupakan satu negara yang mengamalkan konsep federalisme yang bermaksud fahaman persekutuan. Negeri-negeri Melayu bersekutu menggabungkan 4 buah negeri iaitu Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan. Ia di bawah satu kerajaan pusat yang diketuai Residen Jeneral. Seterusnya, negeri-negeri bersekutu diwujudkan untuk melicinkan pentadbiran British supaya semua negeri dapat dimajukan sama rata. Hasil yang dapat dilihat daripada penggabungan ini ialah kejayaan dalam mengubah negeri-negeri tersebut menjadi negeri yang maju dan membangun. Seterusnya, konsep federalisme yang membawa maksud wujudnya dua peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tiap-tiap kerajaan itu mempunyai had bidang kuasa masing-masing serta bebas daripada campur tangan orang lain. Konsep federalisme yang dilaksanakan British telah berjaya mengubah lanskap pembangunan di kesemua negeri terbabit. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan berasaskan prinsip federalisme bagi menggantikan Malayan Union iaitu Kesatuan Malaya yang ditubuhkan pada 1946. Kesemua negeri-negeri di Tanah Melayu mendatangani perjanjian persekutuan dan menerima kewujudan negara yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu dengan kerajaan pusatnya berada di Kuala Lumpur. Selain itu, pada 16 September 1963, idea mengenai gagasan Malaysia yang diilhamkan Tunku Abdul Rahman pada 1961 telah dapat direalisasikan oleh Sabah, Sarawak, Singapura bersetuju untuk berada dalam persekutuan yang dikenali sebagai Persekutuan Malaysia. Namun, Singapura menarik diri daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara yang merdeka pada 1965. Akhir sekali,
unsur yang terdapat dalam sebuah negara yang mengamalkan federalisme ialah pengagihan pentadbiran Malaysia yang terbahagi kepada 3 senarai, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Senarai persekutuan iaitu kerakyatan negara, pertahanan, keuangan dan lain-lain lagi. Seterusnya, senarai negeri terdapat tanah, hari cuti negeri, penghutanan atau pertanian dan lain-lain lagi. Akhir sekali, senarai bersama iaitu beasiswa, pemulihan, penghubungan atau tali air. Dan itu saja daripada saya. Sekian. Dan Assalamualaikum. Saya akan menguraikan tentang konsep demokrasi, iaitu demokrasi adalah satu sistem kerajaan di mana semua orang sebuah negara atau tata negara yang terlibat dalam membuat keputusan dan tentang perkara-perkaranya lazimnya dengan mengundi untuk memilih wakil-wakil bagi sebuah parlimen dan perhimpunan serupa. Seterusnya, perkataan demokrasi berasal daripada bahasa Yunani iaitu demos yang bermaksud rakyat dan kratos yang bermaksud kuasa. Seterusnya, diasaskan kerajaan Greek purba dan dikembangkan oleh beberapa orang cendekiawan seperti Socrates, Plato dan Aristoteles dan Pericles. Maksud demokrasi berparlimen adalah rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara. Yang kedua, Raja-Raja Melayu menjadi lambing taat setia kepada rakyat. Yang ketiga, rakyat berpeluang membentuk kerajaan, rakyat bebas memilih. Yang keempat, pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Dan yang terakhir, suatu bentuk kerajaan yang mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang dan struktur. Okey, seterusnya saya menyatakan ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia. Ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia terbahagi kepada 7. Yang pertama, perlembagaan. Yang kedua, raja berperlembagaan. Yang ketiga, parlimen. Yang keempat, pilihan raya. Yang kelima, kuasa pemerintahan. Yang keenam, parti-parti politik. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir ialah kebebasan asasi. Seterusnya, saya menghuraikan dengan lebih panjang tentang ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia. Bagi ciri yang pertama, iaitu berperlembagaan. Berperlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara. Perlembagaan mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan pihak kerajaan. Yang ketiga, perlembagaan Malaysia diperkenalkan setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Seterusnya, ciri demokrasi di Malaysia yang kedua iaitu raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut pembentukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia. Kedudukan YDPA iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara merupakan lambang taat setia dan perpaduan rakyat. Lambang kedaulatan negara yang merupakan ketua parlimen iaitu YDPA tersebut merupakan ketua parlimen dalam ramai-ramai menteri-menteri dalam parlimen tersebut. Dia mengetuai parlimen tersebut. Seterusnya, saya meneruskan pembentangan saya dengan ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia yang ketiga iaitu parlimen. Parlimen ini merupakan badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan seluruh negara. Parlimen ini juga boleh meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang yang telah sedia ada
dan memeriksa dasar-dasar kerajaan. Parlimen ini terbahagi kepada 3 komponen, iaitu yang di-Pertuan Agong, yang kedua Dewan Negara, yang ketiga Dewan Rakyat. Seterusnya, ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia yang keempat, iaitu pilihan raya. Pilihan raya merupakan proses pemilihan wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Pemilihan ini dilakukan secara sulit. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merupakan badan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pilihan raya ini. Terdapat 2 jenis pilihan raya, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum ini dilakukan selama 5 tahun sekali. Manakala pilihan raya kecil diadakan apabila berlakunya kekosongan kerusi disebabkan kematian, perletakan jawatan, masalah kesihatan kronik dan dipenjara. Antara proses pilihan raya ialah writ pilihan raya, yang kedua penamaan calon, yang ketiga kempen, yang keempat pengundian, yang kelima perjumlahan undi dan yang keenam keputusan pilihan raya. Sekarang saya meneruskan dengan ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia. Yang kelima, iaitu kuasa pemerintahan. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Kuasa pemerintahan terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama eksekutif, iaitu pentadbiran. Yang kedua badan legislatif, iaitu perundangan. Yang ketiga ialah badan judisiari, iaitu kehakiman. Tujuan dibuat pengasingan kuasa ini untuk mengelakkan pertindihan kuasa pemerintahan negara. Seterusnya, yang keenam ialah parti-parti politik. Parti-parti politik ini merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Parti-parti politik ini berjuang sesama sendiri untuk mendapatkan kuasa. Jumlah parti politik yang mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebanyak 53 buah parti untuk bertanding. Ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia yang terakhir, iaitu yang ketujuh, ialah kebebasan asasi. Kebebasan asasi ini terbahagi kepada 2, iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat. Kebebasan mutlak bermaksud kebebasan yang tidak bersyarat. Kebebasan bersyarat pula bermaksud kebebasan tersebut berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. Perkara kebebasan asasi ini terdapat dalam Perlembagaan Malaysia yang terkandung dalam perkara 5 hingga 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang komponen utama kerajaan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, yang mana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai ketua negara. Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang, iaitu Badan Pentadbiran, Badan Perundangan dan juga Badan Kehakiman. Yang pertama, Badan Pentadbiran Eksekutif.
Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan dan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri. Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai sebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial. Setiap kementerian diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh timbalan menteri, setiausaha parlimen dan setiausaha politik. Menteri tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu, dikenali sebagai menteri tak berfolio. Beliau akan diberi tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan awam diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Pada peringkat kementerian, pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Beliau dibantu oleh kaki tangan kerajaan yang dikenali sebagai Kumpulan Pegawai Perkhidmatan Awam. Seterusnya, jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan yang dikenali dengan gelaran Ketua Pengarah. Kementerian juga biasanya mempunyai jabatan di peringkat pusat, negeri dan daerah. Badan-badan kerajaan pula dikenali sebagai badan berkanun. Badan berkanun ini mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk mempercepatkan pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan 5 tahun kerajaan. Contohnya, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia MIDA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Beberapa suruhanjaya turut ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin kaki tangan perkhidmatan awam. Antaranya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Perkhidmatan Polis dan Majlis Angkatan Tentera. Badan Perundangan Legislatif. Badan perundangan ini merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan yang dipertanggungjawab oleh perlembagaan. Fungsi Badan Perundangan ialah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Bagi Yang di-Pertuan Agong, dalam bidang perundangan, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diisytiharkan menjadi undang-undang yang sah. Semua pelaksanaan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen memerlukan pengiktirafan baginda sebelum dikuatkuasakan. Baginda mestilah mengiktiraf undang-undang baharu dalam tempoh 30 hari selepas diluluskan oleh Parlimen. Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang, baginda boleh merujuknya kepada Parlimen untuk dibincang semula. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa untuk memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Baginda juga boleh tolak permintaan untuk membubarkan Parlimen jika belum cukup tempoh 5 tahun. Baginda boleh memberikan ucapan dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong juga boleh meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja tentang keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja Melayu. Seterusnya, Dewan Negara. Dewan Negara merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Ia mengandungi 70 orang ahli. 26 orang ahli dipilih daripada 13 buah negeri iaitu 2 orang setiap negeri. Ahli ini dipilih oleh Dewan Undangan Negeri, DUN, daripada bukan kalangan ahli DUN. 44 ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.
Ahli Dewan Negara digelar senator yang dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya. Senator memegang jawatan bagi tempoh 3 tahun. Senator mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Taraf senator sama dengan ahli parlimen. Mereka boleh dilantik menjadi ahli jemaah menteri. Dewan Rakyat merupakan dewan terpenting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum, mengandungi 222 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Tempoh jawatan bagi anggota ahli Dewan Rakyat ialah 5 tahun. Tugas utama Dewan Rakyat ialah menggubal undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen ialah Akta Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri ialah enakmen undang yang dibuat oleh Dun Sarawak dan Sabah dikenali sebagai ordinan. Seterusnya, Badan Kehakiman Judisiari. Badan Kehakiman ini mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil berkaitan saman dan perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan. Ia juga berkuasa mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Sistem mahkamah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman. Kuasa mahkamah ialah untuk mentafsir perlembagaan negara, mentafsirkan undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan persekutuan dan negeri, mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah boleh merayu di mahkamah lebih tinggi. Terdapat 2 mahkamah rendah iaitu Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Seksyen. Terdapat 4 mahkamah atasan iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah dan seterusnya Mahkamah Rayuan. Dan yang paling atas ialah Mahkamah Persekutuan. Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan lucuk jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Akhir sekali, sebagai rumusan untuk topik ini, sistem demokrasi berparlimen sejak diperkenalkan sehingga kini, sistem tersebut telah dapat mewujudkan suasana politik yang stabil, aman dan makmur. Melalui demokrasi berparlimen, kewujudan seorang raja berperlembagaan telah mengekalkan kesinambungan tradisi pemerintahan di negara ini. Manakala kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya di Malaysia, sistem politik yang berasaskan pengasingan kuasa Badan Eksekutif Pentadbiran, Badan Legislatif Perundangan dan Badan Judisiari Kehakiman membuktikan satu sistem pemerintahan yang tersusun dan berkesan. Biarpun terdapat pertindihan kuasa di beberapa keadaan, namun hal tersebut tidak menjadi satu kelemahan, malah dapat memantapkan lagi sistem sedia ada. Kewujudan jentera pentadbiran yang kemas melalui kementerian-kementerian di peringkat persekutuan juga dengan kerjasama kerajaan negeri.